Pengambilan vaksinasi COVID-19 yang pada awalnya hanya untuk golongan dewasa, namun kini pemberian vaksin juga telah mula diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Prevention is better than cure, kan? So I think kita kena prepare ourselves. Bagai malam seribu bintang, aku ingin kau selalu untukku. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada anda semua. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, kami doakan dan harapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Hari ini 10 Februari, Fiza dan Riaina yang akan menemani anda. InsyaAllah. Seronok tak? Dan kita harapkan sepanjang 1 jam ini ada pelbagai perkongsian nak terus kami kongsikan bersama dengan anda yang insyaAllah sama-sama dapat dijadikan manfaat dalam kehidupan seharian lah kan. Dan kita ni kan kadang-kadang walaupun kita tengok social media sosial kita ni, kadang-kadang bila kita tengok bukan bermaksud kita tengok benda-benda yang orang kata yang macam yang kita suka saja. Kadang-kadang ada juga pembacaan-pembacaan tertentu yang dapat memberi manfaat, inspirasi dan juga mendorong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Betul. Dan ini juga sebenarnya yang kami nak kongsikan kepada dengan anda, yang mana semalam kalau kita lihat di laman sesawang social media bulan di Instagram kan, kita tengok tentang kisah tular di luar negara ni kan, tentang seorang wanita ini Uyaina yang beliau ni mengumpul wang shilling dan bila dia mengumpul wang shilling ni, dia tak sangka jumlah wang shilling yang dikumpulkan tu kan, bila dah kira sampai RM20,000 Malaysia tau. Banyaknya. Dan menurut wanita ini juga, dia berjaya simpan dalam tempoh 3 tahun dan memasang niat nak tunaikan umrah. Betul Fiza, kalau kita lah simpan duit shilling, kata daripada kita kecil sampailah kita besar, agak-agaknya berapa kita boleh dapat ya? Banyak tu. Padahal kalau saya tengok anak-anak buah saya kat rumah kan, dia suka kutip duit shilling. Dalam kereta pun dia ambil, kat rumah pun dia ambil. Kat mami, Faik dia mami, boleh tak Faik nak ambil, nak simpan? Harapnya bolehlah disimpan dan dijadikan manfaat. Dan ini juga sebenarnya kisah ini yang boleh sama-sama kita jadikan inspirasi untuk kita mendidik anak-anak kita juga kan. Betul. Untuk membuat tabungan seawal usia. Apa yang menarik dia mendapat kerjasama dan bantuan daripada ramai orang kampung untuk mengira wang shilling tersebut. Wah, tak kira bergotong royong kira duit shilling. Betul tu. Itu kisah di luar negara. Dan kita bercakap pula tentang kasih sayang seorang ibu dan anak yang memang tiada tolok gantinya. Yang mana kita sebagai seorang anak ni sampai bila-bila pun tak mampu nak membalas jasa dan juga bakti seorang ibu. Dan kisah menarik ini juga yang menyentuh hati kita tentang seorang ibu ini yang membuat sendiri jambangan burger untuk anaknya. Betul, sedih sebenarnya sebab bila baca cerita ni yang mana ibunya tak mampu nak beli dan anaknya sendiri juga rasa sebab tengok ibunya gigih gubah sendiri jambangan bunga untuk diberikan kepadanya semasa convocation. Dan setiap masa ketika anaknya ini sedang menjalani peperiksaan, ibunya bimbang bunga tu layu. Itulah orang kata kasih dan sayang seorang ibu. Teringat pula saya waktu kecil-kecil dulu, kalau saya nak tengah exam ke, adik-beradik saya tengah exam ke, Umi kat rumah tu dia kata dia buat solat, macam-macam solat, puasa dia kan, doa, macam-macam doa. Supaya kita dapat menjalani peperiksaan itu sebaik mungkin. Ya, saya pasti ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton ibu bapa yang mana ada dalam kalangan anak-anak anda yang minggu ini sedang melalui proses lisan bahasa Malaysia untuk SPM kan, melakukan perkara yang sama. Dan kita harapkan semoga satu hari nanti kalau kita diberi ruang dan juga ruang untuk bergelar seorang ibu Yana, kita juga dapat melakukan yang sama kepada anak-anak kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Dan salam sayang buat ibu tadi tu. Semoga sentiasa berbahagia dengan keluarga yang tersayang. Insya-Allah. Okey, baik, sebelum kita ke topik yang mana kita dah war-warkan sejak semalam lagi, iaitu vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak, apa yang perlu kita ketahui. Kami ada satu paparan menarik, rangkuman TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Saksikan. Adik setuju ke kena vaksin? Setuju? Orang semua tak setuju. Seorang je kau je kena cocok nanti adik. Adik nak cocok nak pergi vaksin nak pergi mana?
kena cocok. Ambil, tak apa. Rasuah dulu. Dia rasa macam kena gigit semua api je. Sikit je. Alhamdulillah selesai. Okey. Dah semua lagi. Wah, steady lah adik-adik kita ambil vaksin. Bukan apa, kalau kita ikutkan bukan sahaja dewasa tetapi golongan kanak-kanak juga digalakkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sebab apa Fiza? Kalau kita lihat hari demi hari sekarang ni sangat menggusarkan, sangat merisaukan. Apatah lagi semalam kes yang dilaporkan untuk COVID-19 di negara kita adalah sebanyak lebih daripada 17,000 kes. Ya, sebanyak 17,134 kes positif yang dilaporkan sehingga petang semalam. Kalau kita lihat ada kes ini melonjak naik kan, Oriana. Dan inilah juga yang kita nak kongsikan kepada anda penonton betapa pentingnya sebenarnya untuk kita sama-sama mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat bagi golongan dewasa, ramai pun yang dah melengkapkan 2 dos vaksinasi dan juga penambahan booster dos penggalak. Dan anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun juga bermula 3 hari bulan 2 yang lalu, mereka pun dah mula untuk mengambil dos vaksinasi mereka. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda COVID-19 vaksinasi untuk kanak-kanak ini, apa yang perlu kita tahu. Tapi bukan kita berdua sahaja sebenarnya di studio, tetapi kita juga bersama dengan seorang lagi rakan kita yang berada di lapangan ketika ini untuk kongsikan bagaimana agaknya sambutan ibu bapa untuk sama-sama membawa anak-anak mereka untuk mengambil vaksinasi. Dan lebih penting lagi macam mana semangat adik-adik kita vaksin. Macam-macam beragamnya. Hai Sugi. Silakan Sugi. Okey, baik. Terima kasih Fiza dan Yana di studio. Berlintas langsung daripada Ideal Convention Center Shah Alam. Di sini adalah salah sebuah pusat vaksinasi kanak-kanak di bawah program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Paid Kids. Dan sekarang ni saya berada di pintu hadapan Hibiscus Hall, di mana inilah dewan untuk adik-adik kita mendapatkan suntikan vaksinasi mereka. Dan sejak saya masuk ke kawasan ini tadi, memang cukup teruja. Saya sendiri teruja sebab hiasannya ada poster watak kartun-kartun Upin dan Ipin, ada belon-belon yang diikat di sekitar ini yang menjadikan suasana di sini ceria dan pada masa yang sama tenanglah kan. Sebab bila adik-adik kita masuk, saya pasti daripada raut muka mereka, saya boleh katakan ada dalam kalangan mereka yang takut, ada yang nampak excited untuk mendapatkan vaksinasi mereka, tapi cukup tenang dan teratur situasi di sini. Kalau kita lihat, saya pastinya perlu memberikan pujian kepada ibu bapa yang telah bangun awal pagi tadi untuk membawa anak-anak mereka ke sini. Baik, kalau kamera boleh tunjuk kawasan di sekitar ini, suasana nampak tu ada belon-belon. Kalau kita yang dewasa ni ambil vaksinasi mungkin tidaklah seceria ini, tapi buat kanak-kanak mungkin ini memberikan mereka sedikit keyakinan yang tidaklah begitu suram suasana di sini. Mereka pun dapat menenangkan diri mereka sebelum mendapatkan vaksinasi. Saya sempatlah juga masuk tadi untuk melihat suasana di dalam. Wow, dekat dalam tu ada playground, pelbagai persiapan yang dilakukan untuk adik-adik kita. Tapi dari masa ke semasa ada jugalah dengar adik-adik kita yang menangis. Ini antara perkembangan yang sempat saya bawakan untuk anda buat masa sekarang. Tapi banyak lagi perkongsian yang akan saya bawakan dari sini di IDCC dan juga perbincangan di studio berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. When it was my turn
the nurse cleaned my shoulder, this area, and then the nurse inject. Then the nurse said, look at daddy and breathe in, breathe out. Very quickly, then put plaster. I did not cry. Kawan je pergi cucuk vaksin. Saya tak takut nak kena vaksin. My mom said I have to vaccine, so I vaccine lor. It was a little bit painful, but then it's getting better. Get vaccinated. It's good for you and protect you from the virus. If you say you don't want to get vaccine, then you will get virus, and then after a while, then the entire world will get destroyed except for the people who have the vaccine. Mula-mula takut sikit. Rasa sakit sikit je. Kawan-kawan, jom kita ambil vaksin nak halang COVID-19. Why do you need to get vaccinated? Because it protects you from the COVID. Do you feel any side effects? Nope. Lazy? Nope. Do you feel weak? Yeah. Do you feel tired? No. Did you go to school today? Yes. Saya happy dengan saya excited. Tapi seronok tak? Seronok? Okey, kenapa Humaira ambil vaksin? Nak pergi sekolah, jalan, nak protect daripada COVID. Tak ada side effect, tapi saya ni sakit sedikit je. Alhamdulillah, saya kuat. Wow, tahniah kepada adik-adik yang dah pun ambil vaksinasi COVID-19. Awak kenapa awak ambil vaksin? To protect from the virus lah. Alah, comel ya. Jadi kuat. Alhamdulillah. Okey, dan ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini tentang COVID-19, vaksinasi untuk kanak-kanak ini, apa yang perlu kita tahu sebagai orang dewasa. Dan kita hari ini bersama dengan tetamu yang dah pun bersama dengan kita di studio ketika ini. Kita bersama dengan Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Salam sihat. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Okey, doktor, kalau kita lihat kan, kalau dibandingkan dengan Malaysia, banyak juga negara-negara luar seperti Australia, New Zealand, negara-negara contoh yang boleh kita katakan yang sudah pun mula memberikan vaksinasi kepada anak-anak, kanak-kanak di usia mereka 15 hingga 11 tahun, yang mana saya kira ini juga boleh dijadikan contoh buat negara kita juga. Tetapi sebagai permulaannya, doktor, mungkin dalam kalangan ibu bapa sekarang ini yang berasa kusar kan Fiza, takut adakah vaksinasi COVID-19 ini selamat untuk anak-anak mereka. Jadi sebagai permulaannya mungkin doktor nak kongsikan terlebih dahulu untuk golongan kanak-kanak yang bagaimanakah, usia yang bagaimanakah selamat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ni. Okey, terima kasih Yana. Bagus soalan tu. Sebenarnya semua risau tentang program imunisasi COVID-19 kanak-kanak atau kita panggil PIK-KIDS ini. Ini adalah program pemberian vaksin COVID-19 kepada anak-anak yang berusia di antara 5 hingga bawah 12 tahun ya. So kita dah bermula daripada 3 bulan 2 itu. Jadi umur minimum untuk kanak-kanak ni eligible bagi mendapatkan vaksin ini adalah apabila dia mencapai 5 tahun pada tarikh hari lahir dia tu. Kena dah birthday lah baru capai. Okey. Betul. Doktor, kita nak kongsikan banyak lagi di mana sebenarnya boleh ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksinasi ini dan sebagainya. Tapi sebelum tu doktor, apa kata kita sama-sama dengarkan dahulu antara rangkuman laporan yang sempat disediakan oleh wartawan kita hari ini, Nur Natasha Hamzah. Jom kita tengok. Penularan wabak COVID-19 yang kini sudah memasuki tahun ketiga bukan sahaja telah memberi impak yang mendalam kepada negara, malah turut mengorbankan ribuan mangsa. Pengambilan vaksinasi COVID-19 yang pada awalnya hanya untuk golongan dewasa, namun kini pemberian vaksin juga telah mula diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tahap keberkesanan vaksin untuk kanak-kanak adalah pada kadar 90% dan berada pada tahap yang sangat baik dari segi memberi perlindungan kepada mereka. Rata-rata kadar pendaftaran vaksin kanak-kanak kini dilihat semakin meningkat dan mencecah sehingga ke 517,107 orang setakat awal bulan ini.
Manakala di Amerika Syarikat pula, sebanyak 8.7 juta dos telah diberikan kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Biarpun pelbagai kajian telah dilakukan, namun masih ada golongan ibu bapa yang berasa tidak yakin untuk membenarkan anak mereka mengambil vaksin, sekaligus mengakibatkan kadar jangkitan wabak ini juga turut meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Persoalannya, apakah antara maklumat yang perlu ibu bapa ambil tahu sebelum membenarkan anak-anak untuk mengambil vaksin? Adakah ia mampu untuk memberi perlindungan sama seperti golongan dewasa? Itu memang persoalan yang berlaku ataupun bermain dalam fikiran ibu bapa ketika ni. Selamat ke? Boleh ke anak-anak kita ambil? Kenapa kalau kita pun ambil dos penggalak hari tu rasa macam ada demam sikit, sedap badan dan sebagainya kan? Anak kita pula macam mana? Ini yang doktor akan kongsikan terus bersama dengan kita, doktor. Dr. Rima, kalau doktor boleh kongsikan juga, kalau kita tahu bahawa program vaksinasi untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun ini dah pun bermula daripada 3 Februari yang lalu. Ada di on-site, ada di off-site lokasi PPV ini. Dan untuk di masa akan datang ini sebenarnya, doktor, di manakah sebenarnya ia akan terus berlangsung? Adakah ia turut akan dilakukan di sekolah-sekolah ataupun bagaimana? Okey, terima kasih Fiza. Sebenarnya soalan tu dia ada banyak PPV yang kita akan start untuk kanak-kanak ni lah. Macam yang Fiza cakap tu, kita start dengan PPV offsite, integrasi pun ada banyak. Macam di KL kita ada WTC KL dan Aziata. Di Selangor kita ada IDCC dan juga Soka Gakkai. Dan kita juga ada PPV hospital swasta di mana kanak-kanak ni diberi suntikan di situ, dan juga PPV di hospital. Ini untuk kanak-kanak yang ada komorbid dan juga kanak-kanak yang ada tahap imuniti yang rendah. Jadi kita salurkan ke hospital untuk mereka diberi suntikan di situ. Dan selain daripada itu, kita juga akan mulakan PPV sekolah lah. Ya, ini secara berperingkat. Jadi saya harap ibu bapa semua bersabar sebab sekarang pasukan sekolah kita tengah giat aktif untuk turun ke bawah dan memulakan di sekolah-sekolah secara berperingkat. Kalau berperingkat di sekolah itu, adakah mengikut kawasan, negeri dan sebagainya Pak, atau macam mana? Biasanya dia mengikut daerah. Dia bergantung kepada negeri itulah dan bergantung kepada stok vaksin yang sampai ke Malaysia. Okey. Saya kira ini juga mungkin memberi satu nafas lega kepada ibu bapa yang sedang menonton ketika ini bahawa selepas ini kalau anak-anak kembali ke sekolah dan sebagainya, dengan peningkatan kes yang kita lihat saban hari ini, dapat memberi sedikit kelegaan bahawa ia juga akan dilangsungkan di sekolah-sekolah. Okey. Dan doktor, kalau doktor kita lihat dalam paparan tadi kan, ada dalam golongan ibu bapa yang mengambil tingkah laku ataupun tindakan seperti tunggu dan lihat. Mungkin di sini doktor perlu terangkan kepada kita semua, terutamanya ibu bapa, yang mungkin masih lagi ada kegusaran tentang kenapa dan betapa pentingnya vaksinasi untuk anak-anak walaupun mereka baru berusia 5 hingga 11 tahun. Betul Yana, saya setuju. Ramai yang tunggu dan lihat ya, tapi saya nak tekankan kenapa pentingnya kita bagi suntikan vaksin COVID-19 ni untuk anak-anak yang berumur 5 hingga bawah 12 tahun ni adalah kerana kesan sampingan yang boleh diorang dapat sekiranya dia mendapat jangkitan COVID-19 itu sendiri. Bila dia tak divaksin, dia terdedah kepada jangkitan. Jadi apa yang berlaku? Biasanya kanak-kanak dalam umur ini dia terdedah kepada dua gejala, dua sindrom yang kita panggil long COVID vaksin, long COVID-19 infection, dan juga lagi satu kita panggil MISC atau multi-system inflammatory syndrome in children. Atau secara ringkasnya MISC. So apa MISC ni? Jadi dia adalah keadaan radang yang teruk yang berlaku di antara 2 hingga 6 minggu selepas jangkitan COVID-19. Jadi apa yang berlaku, kanak-kanak tu dia dapat demam yang berlarutan, tekanan darah dia mungkin rendah, boleh juga dapat sawan dan radang pelbagai organ termasuk jantung. Ini yang kita panggil myocarditis. Dan juga boleh efek organ-organ lain ya, macam buah pinggang, paru-paru, mata. Jadi kita tak nak anak-anak kita dijangkiti COVID dan mengalami keadaan ini ya. Jadi semenjak Jun 2020 sehingga Disember 2021 ada kira-kira 174 orang kanak-kanak yang dapat simptom ini. Jadi mereka ni terpaksa kita rawat di unit rawatan rapi pediatrik dan memerlukan rawatan yang berpanjangan lah. Rawatan berpanjangan khusus doktor ya? Ya, yang khusus. Doktor, kita nak kongsi banyak lagi bersama dengan doktor tentang dos vaksinasi itu sendiri. Sebab ramai juga ibu bapa yang takut. Dia kata, nanti sama dos, mungkin ada kesan sampingan dan sebagainya. Tadi doktor dah kongsikan tentang kesan sampingan long COVID. Kita nak kongsikan pula selepas ini tentang jenis-jenis vaksin dan
juga Dosnya. dos yang diambil ataupun diberikan kepada kanak-kanak ini. Tapi sebelum itu doktor, kita bersama dengan pasangan ibu bapa ini iaitu Encik Muhammad Hazwan Faiz dan juga Puan Farah Iliana Khairuddin yang mana kedua-dua mereka ni dah pun membawa anak-anak mereka untuk mengambil suntikan vaksinasi. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Hazwan dan Puan Farah. Tahniah dah bawa anak ambil vaksinasi ya. Okey, mungkin boleh kongsikanlah kan dah pun bawa anak mengambil vaksinasi. Anak umur berapa? Anak umur 6 seorang dan paling tua 8. Okey. Macam mana reaksi mereka apabila diberitahu mereka akan dibawa pergi ambil cucuk vaksin dan sebagainya? Mungkin boleh kongsikan sikit? Diorang daripada first kita orang as parents dapat vaksin lagi, diorang dah tanya dah kenapa kids tak ada vaksin. Wow, bagusnya. Daripada awal lagi diorang macam tak best lah sebab masa awal-awal kan tak boleh keluar rumah semua. So diorang memang nak vaksin tu sebab nak pergi sekolah. Diorang tak nak lah duduk rumah. Selepas mengambil suntikan vaksin yang baru beberapa hari itu kan, bagaimana dari segi keadaan mereka selepas tu? Sebab ada ramai dalam kalangan ibu bapa ni mereka takut tentang kesan sampingan dan sebagainya, takut lepas tu anak demam lah, takut anak tak aktif dan sebagainya. Tapi anak-anak anda berdua bagaimana pula? Bagi saya nampak lepas ambil vaksin tu diorang hanya ada efek macam lemah-lemah sikit lah, lemah mengantuk. Tapi saya rasa itu efek yang normal. Sebab masa kecil pun diorang ada ambil beberapa jenis vaksin dan saya dah jangkalah benda tu. Dan paling ketara pun rasa sakit dekat tangan yang tempat cucuk tu je lah. Itu tak ada. Sekarang pun diorang tengah happy dekat sekolah lagi. Dah masuk sekolah dah, Alhamdulillah. Tapi kalau Hazwan dan Farah boleh kongsikan juga, macam mana proses pengambilan vaksin untuk kanak-kanak ni? Mungkin boleh kongsikan di mana dan prosesnya. First kita register dekat MySejahtera. On the first day announce dah boleh register tu, terus kita register sebab kita orang memang nak dekat PWTC. Sebab PWTC punya suasana tu meriah. So kita orang nak anak-anak kita pun macam excited lah. So memang dress up diorang, pakai baju cantik-cantik. Yang bagi macam ada event, special event untuk diorang. Test tu memang senang, smooth. Lepas tu dengan balloons, dengan doktor kat situ semua diorang ramah kan? Diorang menangis tak masa kena injection? Yang kecil tu nangis. Yang kecil je, sikit. Okey, mungkin anda berdua boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita. Dah ramai dalam kalangan ibu bapa ni masih lagi lihat dan tunggu ataupun masih lagi berkira-kira sama ada mereka boleh ataupun perlu ataupun tidak membawa anak mereka ini untuk mengambil vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin ada kata-kata semangat yang boleh anda berdua berikan kepada penonton-penonton kita. Saya sebagai parent sendiri, saya rasa ianya satu tindakan yang wajarlah yang boleh diberikan kepada anak-anak supaya mereka ni dapat bergaul, menjalankan kehidupan seperti normal. Jika tak ada vaksin ni, saya tak rasa yakin untuk biar diorang bebas dekat luar sebab tak ada protection yang boleh menghalang daripada jangkitan COVID-19 ni. Jadi, baiklah. Saya harap semua dapat rasakan pengambilan vaksin ni adalah sesuatu yang wajar lah untuk anak mereka supaya masa depan diorang ni lebih terjamin. Sebab kalau tak, selagi tak ada vaksin, macam sekejap je sekolah buka, lepas tu kena tutup balik. Betul. Ni untuk anak-anak kita juga. Terima kasih pesanan yang cukup baik oleh Hazwan Faiz Abdul Rahim dan juga Farah Iliana Khairuddin. Terima kasih banyak-banyak. Salam sayang untuk anak-anak. Hugs and kisses untuk mereka. Saya kira kan Fiza, inilah antara support yang kita perlukan dalam masyarakat. Berkongsi pengalaman tentang bagaimana anak-anak kita diberikan vaksinasi, betapa smooth proses yang dilalui dan untuk kesejahteraan mereka juga. Uyana, kalau Uyana pergi ke Pick Kids tu, rasanya Uyana pun sangat teruja. Tadi Sugi dah kongsikan kan tentang keadaan dan suasana di sana. Dengan ada belon, dengan ada warga pekerja yang sangat-sangat peramah. Memang kita pun seronok sebenarnya. Doktor, ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Ini yang menjadi kegusaran dalam kalangan ibu bapa. Katanya, nanti dos tu tinggi. Vaksin tu sesuai ataupun tidak untuk anak saya dan sebagainya. Sedangkan dalam proses pembesaran anak-anak ini, mereka pun telah diberi beberapa jenis vaksin untuk sebagai pelindungan diri seperti vaksin influenza, pneumokokal dan macam-macam lagi kan. Tapi untuk vaksin COVID-19 ini, apakah dari segi dosnya dan juga jenis vaksin yang diberikan bersesuaian dengan keadaan kanak-kanak tersebut? Okey.
Terima kasih Hafiza, soalan itu bagus. Sebab selama ni memang orang ingat kita bagi vaksin yang sama untuk anak-anak kita 5 hingga bawah 12 tahun tu. Sebenarnya saya nak terangkan di sini, vaksin yang kita berikan untuk anak-anak kita adalah sama Comirnaty Pfizer, tetapi diformulakan khusus untuk kanak-kanak. Memang khas untuk anak-anak kita. Jadi dos yang kita berikan lebih rendah. Cuma 1/3 daripada dos orang dewasa. Okey. Jadi setiap 0.2 ml yang kita berikan tu cuma ada 10 mikrogram vaksin dalam satu dos. Tapi mereka perlu mendapatkan 2 dos lah, sama macam kita. Daripada tempoh matang tu, macam kita pun hari tu kita kena tunggu sekurang-kurangnya 14 hari kan? Betul. Sama ataupun berbeza, doktor? Berbeza sikit sebab kita tunggu 8 minggu, sekurang-kurangnya 8 minggu. Sebelum dos kedua. Ya, untuk dos kedua. Baik, dan mungkin doktor boleh kongsikan juga, kalau macam kita dulu kan first time nak pergi cucuk vaksin ni, banyaklah tips-tips yang diberikan untuk kita orang dewasa sebagai contohnya bawa pen, pakai baju yang senang untuk diselak dan sebagainya. Tapi kalau untuk kanak-kanak ni mungkin ada tips-tips lain yang boleh dikongsikan khususnya untuk memudahkan ibu bapa di luar sana untuk membawa anak mereka ke pusat vaksinasi. Okey. Mungkin anak-anak yang 5 hingga bawah 12 tahun ni saya nasihatkan ibu bapa pastikan tidur mereka cukup lah. Terutama yang lebih kecil tu kan, nanti dia cranky pula, tunggu lama, panjang ke, walaupun kita tahu PPV kita tak sesak pun. Jadi pastikan mereka tidur secukupnya, ambil sarapan atau makan tengah hari sebelum hadir ke pusat pemberian vaksin tersebut. Pastikan sihat dan tiada gejala COVID-19 lah. Dan tidak berada dalam tempoh kuarantin. Itu penting ya. Doktor, itu sikit tips daripada doktor. Ada banyak lagi doktor nak kongsikan, ada banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan penonton-penonton kita. Kita nak bawa pemerhatian anda penonton-penonton ke lapangan bersama dengan Sugita Chandan yang berada di Pusat Convention IDCC Shah Alam bersama dengan adik-adik yang hari ini sedang nak ambil vaksinasi mereka di sana. Silakan Sugi. Okey, kalau tadi saya berada di luar Hibiscus Hall, ini dia saya sekarang ni di dalam Hibiscus Hall. Ini dia play area yang tadi saya sebutkan tadi, ada adik-adik kita lah yang tengah bermain. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses di sini, kita bersama dengan Dr. Kev Lim selaku pengurus Organisasi Penjagaan Kesihatan Pusat Pemberian Vaksin IDCC Shah Alam. Baik, doktor, kita tahu yang pusat vaksinasi di IDCC ni untuk kanak-kanak khususnya dibuka sejak 3 Februari yang lalu. Jadi sudah genap seminggu dan bagaimana sambutannya setakat ini, doktor? Okay, terima kasih Suganti. So sejak buka PPV kat sini, PICK Kids sini, kami sudah dapat sambutan yang sangat-sangat bagus. As you can see, actually hall Hibiscus ini sangat-sangat meriah setiap hari sejak kami buka ke sini. Setiap hari kami ada penuh dengan kanak-kanak dengan suara-suara kanak yang ceria kat sini. Ya. Yeah. Suara kanak-kanak menangis pun ada tadi. Tapi tidak begitu ramai lah. Adalah antara mereka yang takut. Tapi kan doktor, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya. Adakah proses vaksinasi untuk kanak-kanak, adakah ianya sama bagi adik-adik kita yang mempunyai keperluan yang berbeza, termasuklah adik-adik yang kurang berupaya ini? Yeah. So kami ada actually prepare different flow untuk orang yang perlu pemerhatian yang different, yang tak sama. So yang orang yang biasa you boleh masuk bilik-bilik yang biasa macam ini, dan orang yang OKU punya kami ada sediakan common room kat belakang juga. Ya. Yeah. Dan setakat ini doktor, sudah seminggu, berapa ramai kanak-kanak yang sudah mendapatkan vaksinasi mereka dan apakah orang kata expectation lah untuk minggu-minggu yang akan datang ini? Okay. So you boleh nampak kat IDCC ni kami buka selama 1 minggu lebih sejak 3 hari bulan Februari. Mula-mula kami start dengan 200 slot sahaja setiap hari, tapi disebabkan itu sambutan yang sangat-sangat bagus, so kami sudah meningkat kepada 600 sehari. So dalam minggu hadapan lagi kami akan terus meningkatkan kepada 1000 slot sehari. Yep. Ini juga inisiatif daripada ibu bapa mereka lah ya. Dan doktor, mungkin ada dalam kalangan mereka juga ingin mengetahui, adakah dos yang diberikan untuk dewasa sama dengan kanak-kanak ataupun ada perbezaannya? Ya. Yeah. So actually vaksin yang kami kasih kat sini adalah Pfizer, tapi Pfizer ini Pfizer Kids. Dia tak sama dengan Pfizer dewasa, kami panggil Pfizer Adult. Untuk dewasa, kami punya Pfizer actually kasih 0.3 mil. Dalam 0.3 mil kami ada 30 mic. Tapi untuk kanak-kanak kami kasih 0.2 mil saja. And dalam 0.2 mil itu kami hanya ada 10 mic. Mil like 1/3 untuk dos dewasa. So dia lebih diluted lah. Dan dia punya interval pun tak sama. Untuk orang dewasa dia interval 3 minggu saja untuk second dose. Tapi untuk kanak-kanak kami punya interval adalah 8 minggu.
Baik, itu dia perbezaan buat vaksinasi kanak-kanak dan juga dewasa. Baik, doktor. Di sini juga mungkin doktor boleh sentuh sedikitlah berkaitan dengan mungkin side effects ataupun simptom-simptom setelah mendapat vaksinasi. Ada dalam kalangan ibu bapa yang takut, mungkin anak saya akan mempunyai kesan sampingan yang teruk. Dan apa mungkin boleh doktor kongsikan di sini? Actually, dia punya side effect dia agak sama dengan orang dewasa. So, demam, sakit lengan, tempat cucuk itu memang sama saja. Tapi dari experience kita, kami nampak actually side effect untuk kanak-kanak lebih rendah berbanding dengan orang dewasa. Kebanyakan kawan-kawan yang bawa kanak-kanak ke sini, saya tanya mereka, selepas 1 hari, kanak-kanak sudah back to normal dah. Ya. Baik doktor, mungkin di sini kan doktor boleh juga memberikan sedikit tips lah buat ibu bapa yang akan membawa anak-anak mereka untuk vaksinasi. Bagaimana boleh mereka membuat persiapan bersama dengan anak-anak mereka di rumah sebelum ke pusat vaksinasi ini? Okey, ibu bapa kalau ada appointment datang sini, dia kena ikut appointment datang. So masa appointment pukul 8 jangan pukul 4 datang. Pukul 4 appointment jangan pukul 8 datang. So kena pastikan anak-anak makan tidur dengan cukup sebelum datang ke PBB sini dan make sure bawa my kit sebelum datang ke PBB sini. So itu sebelum datang sini. Kalau kat sini kena kasih galakan positif untuk kanak-kanak untuk meneman mereka untuk proses vaksinasi. Dan lepas cucuk sini kena pantau kat sini 15 minit dan pantau kat rumah 48 jam. So kami ada cadangkan supaya kalau lepas cucuk tu 1 minggu jangan pergi buat exercise yang berat lah. Lepas tu saya rasa proses dia agak sama dengan vaksin untuk dewasa. Baik, dan proses ini bukan sahaja untuk di sini di IDCC tetapi untuk di semua pusat vaksinasi kanak-kanak ya. Dan di penghujung ni doktor, sedikit galakan buat ibu bapa di rumah lah. Dah beri galakan untuk anak-anak, mungkin ibu bapa pun perlukan galakan juga. Sedikit kata-kata nasihat daripada doktor. So, you boleh nampakkan kes-kes Omicron sekarang makin hari makin naik. Dan golongan kids actually golongan risiko kerana mereka susah nak follow SOP, nak pakai mask, nak ikut social distancing. Tambahlah lagi itu pembukaan sekolah akan datang. So kami memang syorkan ibu bapa untuk membawa anak untuk vaksinasi. Ini adalah melindungi kanak-kanak untuk mendapatkan kurang komplikasi kalau mereka dijangkit COVID-19. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Kev dan sama-samalah kita lakukan tanggungjawab kita dan kembali ke Sri Pentas bersama dengan Fiza dan Uyaina untuk meneruskan perbincangan pada hari ini. Terima kasih Sugi dan juga Dr. Kev. Kalau kita lihat kan memang meriah sebenarnya suasana di PPV. Kenapalah untuk dewasa pun tak boleh dapat belon? Saya nak juga. Nak ke? Tak apa. Nanti saya ambilkan untuk Uyaina ya. Belum ambil booster kan? Belum. Nanti saya kena ambil booster. Nak pergi ambil, Fiza. Ya, bila nak pergi ambil tu saya tunggu dengan belon untuk Uyaina. Okey, baik doktor. Kalau kita lihat kan, kita sebagai ibu bapa mesti kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi seperti yang kita sering kali ungkapkan juga, ada ibu bapa yang berasa gusar. Bukan saja untuk anak-anak mereka tetapi sebenarnya untuk diri mereka sendiri, untuk keselamatan anak-anak mereka. Betul. Lebih sukar untuk meyakinkan ibu bapa sebenarnya yang vaksin ini selamat untuk anak-anak daripada nak menggalakkan anak-anak itu untuk pergi ambil vaksin. Anak-anak okey je sebenarnya. Anak-anak okey. Ibu bapa ni. Yang kita rasa overprotective kepada anak-anak kita. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit rangsangan kepada ibu bapa tentang mungkin kenapa pentingnya untuk anak-anak kita ambil vaksin dan bagaimana nak meyakinkan diri kita yang ianya selamat untuk mereka. Okey. Macam yang saya katakan tadilah, simptom-simptom selepas COVID infection itu sendiri lebih teruk jika dibandingkan dengan jika kita benarkan anak-anak kita untuk diberi vaksin ya. Biasanya kita dah vaksin setakat hari ini lebih 40,000 anak-anak di seluruh Malaysia. Wow. Kita start dengan Lembah Kelang lah 3 bulan 2 di PPV yang terpilih tu, dan setakat hari ini dah 40,000 lebih dan tak ada sebarang komplikasi yang berlaku di kalangan kanak-kanak yang mendapat untuk kita tahu vaksin ya. Jadi dibandingkan dengan kes-kes kematian disebabkan COVID di kalangan mereka yang berumur 5 hingga bawah 12 tahun inilah. Jadi pentinglah untuk dapatkan vaksin untuk mencegah jangkitan COVID dan mengelakkan kematian di kalangan anak-anak kita. Doktor, kita dah sentuh sikit tadi tentang kesan sampingan selepas vaksinasi ini. Kalau kita lihat apa saja jenis vaksinasi yang diambil oleh individu, kebiasaannya akan memberi kesan-kesan sampingan. Seperti kesan-kesan biasalah seperti demam, lemah-lemah badan dan sebagainya. Ini mungkin kalau boleh doktor kongsikan kepada ibu bapa bahawa itu merupakan mungkin satu kesan ataupun simptom yang normal, dan adakah mungkin kerana ia ada tindak balas vaksinasi terhadap tubuh sendiri, doktor? Betul, setuju. Memang dia tindak balas terhadap tubuh kita terhadap vaksin yang kita berikan itulah. Jadi ibu bapa atau penjaga perlu mengawasi anak-anak yang telah mendapat vaksin ini. Jika
ada alami sebarang reaksi atau gejala alahan, segera laporkan kepada dalam aplikasi MySejahtera lah. Dekat situ ada template untuk kita update sekiranya mengalami sebarang alahan. Tetapi sekiranya anak-anak ni mengalami keadaan atau alahan yang lebih teruk, seperti contohnya sukar bernafas, bengkak muka atau tekak, and then ada ruam yang teruk di seluruh badan, itu kena bawa kepada klinik atau hospital secepat yang mungkin untuk mendapatkan rawatan lah. Tapi setakat hari ini kita belum lagi terima apa-apa laporan tentang kes seperti ini. Dan semoga kita tidak akan menerima apa-apa laporan sebegitu. Angkat tangan tadi soalan. Angkat tangan tadi soalan. Doktor, kalau macam orang dewasa selepas kita disuntik kan, kita akan dipesan untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu jangan angkat benda berat-berat, jangan buat aktiviti-aktiviti kasar ataupun berat. Adakah sama juga seperti kanak-kanak ini sebenarnya, doktor? Ya, betul, sama. Pastikan rehat yang secukupnya dan pastikan elakkan anak-anak daripada membuat aktiviti lasak lah. Sekurang-kurangnya 2 minggu selepas menerima suntikan. Dan juga bersedia untuk dapatkan appointment bagi dos kedua nanti. Okey. Penting juga tu. Tapi kan Yana, betul tahu juga. Semalam bila pergi ke sana tu, adik-adik ni selepas dapat suntikan mereka ni aktif, berlari, bermain, macam kita dapat lihat tu. Dia nampak playground, dia pun main dan sebagainya. InsyaAllah semoga tak ada apa-apa mudarat, insyaAllah. Dan kita nak kongsikan sesuatu, Yana. Kita nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan laporan yang disediakan oleh wartawan kami tentang paparan ini berkaitan dengan anak-anak yang mengambil vaksinasi COVID-19. Jom kita saksikan. Berasa yakin dan tidak gusar terhadap keberkesanan vaksinasi COVID-19 ternyata mampu membantu melindungi semua golongan, terutamanya kanak-kanak. Bagi Muhammad Izzuddin Muhammad Sharif, 37 tahun, dia dan isterinya tidak berasa bimbang untuk membenarkan pemberian vaksin kepada anaknya yang kini berusia 6 tahun. Pada mulanya begitu yakin apabila dengan keadaan sekeliling, terutamanya dengan kes yang makin meningkat, penularan yang agak tidak menentu, yang membuatkan saya betul-betul nak anak saya ambil adalah disebabkan saranan daripada pihak KKM dan juga saranan daripada WHO dan juga tambahan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah anak saya. Arik, kenapa nak ambil vaksin? Sebab tak nak bagi virus. Doktor cakap apa kat Arik? Arik brave. Arik brave? Good. Muhammad Arik yang tidak mempunyai sebarang simptom teruk mahupun sebarang komplikasi, Izzuddin akui pada awalnya dia berasa sedikit takut, namun masih mementingkan tentang keselamatan anaknya ketika berada di sekolah mahupun di luar. Okay, of course perasaan saya agak nervous pada mulanya, okay, dengan beberapa tanggapan daripada pihak luar dan juga kita punya perception sendiri kan. Jadi setelah kita mendapatkan info daripada source yang reliable, yang itu yang membuatkan saya rasa yakin. Selain membuat persediaan dari segi kesan sampingan kesihatan, Izzuddin juga membuat persediaan awal dari segi mental dan fizikal Arik. Bagi Izzuddin, ianya penting untuk mengajar kanak-kanak terlebih dahulu tentang kepentingan vaksin itu sendiri. Kita siapkan mindset anak kita dulu. Kita bagi tahu anak kita yang kita nak buat vaksin untuk dia, okay, dan kita reward dia. So kita nak bagi dia rasa happy. Dan kita, sebab benda tu benda yang baik. So of course selain daripada mental, kita nak tengok dia punya fizikal juga dan kita nak tengok anak kita sihat, okay, dan kita bagi prep kat dia untuk esokkan harinya. Berasa gembira dan teruja dengan pengalaman yang dialami oleh anaknya, Izzuddin berharap agar ibu bapa di luar sana turut mengambil inisiatif bagi melindungi anak-anak sekaligus dapat membantu dalam membendung penularan wabak ini pada masa akan datang. Wanita hari ini. Bagi saya dengan isteri saya, kita percaya prevention is better than cure, kan? So saya pun menggalakkan anak-anak saya untuk ambil vaksinasi. Anak saya yang paling kecil 11 tahun nak masuk ke 12 tahun pun 3-4 hari lepas baru ambil first dose yang pertama. So I think kita kena prepare ourselves sebab penyakit COVID ni kita tak tahu macam mana dia akan react lain
different body, different kind of reaction. Pendapat I untuk kanak-kanak memang actually patut ambil sebab bagi at least budak ni dia ada fasa-fasa dia. Daripada baby pun dia kena vaksin, time dia sekolah pun dia kena vaksin. So vaksin side effect of course demam. So bagi at least vaksin ni memang orang kata satu alternatif yang kita ambil untuk booster immune system supaya lebih kuat. Okey, sebab saya dengan wife semua dah complete 2 dose and also booster. Bila parents dah lengkap, dah tiba masanya untuk anak pun kena ada protection lah because kita berjalan-jalan. So untuk parent dah selamat, kita pun nak anak kita pun selamat juga lah. Saya tahu tak ada cure untuk COVID-19 kan. So vaksin is the only way lah yang boleh at least protect from the condition akan worse lah kalau in case dapat COVID-19 lah. Saya memang ada encourage my friend, my family members untuk bawa family mereka, anak dia datang untuk vaksin lah. Tujuan kami ambil vaksin adalah untuk perlindungan. Ya, kes sekarang ni semakin meningkat. So apa lagi daya kita untuk buat perlindungan kepada diri sendiri dan juga kepada anak. Itu dia pendapat ibu bapa tentang topik kita hari ini yang mana mereka pun dah membawa anak-anak mereka untuk mengambil vaksinasi COVID-19 ini. Dan Fiza, saya sebenarnya suka apa yang dikatakan oleh Farah Inalis tu tadi. Dia kata kita yang orang dewasa ni pun daripada kita bayi, daripada kita kecil lagi, kita dah mendapatkan pelbagai jenis vaksinasi. Jadi apa yang membezakan vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi-vaksinasi yang lain ni? Okey. Dan itulah dia tadi doktor kan seperti apa yang Uyana katakan di awal tadi bahawa kadang-kadang kegusaran dalam kalangan ibu bapa ini dan kita pun faham bergelar ibu bapa ni kadang-kadang anak seorang risaulah kalau apa-apa terjadi ke anak dan sebagainya kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan dan nak didik diri kita dan juga masyarakat tentang bahawa janganlah kita percaya tentang apa yang ditularkan tanpa kita mengetahui tentang kebenaran dan juga kesahihan sesuatu perkara itu. Dan bagaimana sebenarnya untuk ibu bapa ini mendapat maklumat yang betul dan informasi-informasi tentang vaksinasi COVID-19 ini bagi anak-anak mereka. Okey. Ibu bapa boleh dapatkan maklumat lanjut tentang vaksinasi COVID-19 ni di laman sesawang KKM iaitu covid19moh.gov.my. Selain daripada itu boleh juga dapatkan daripada Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia ke ataupun Tan Sri KPK kita sendiri selalu share tentang vaksinasi dan juga COVID-19 sendiri. Okey, pentingnya untuk ibu bapa dahulu mendapatkan ilmu untuk diri mereka, kemudian perlu disampaikan ilmu ini kepada anak-anak tentang kenapa kita semua sebenarnya perlu mendapatkan vaksinasi. Bukan sahaja kita ambil vaksin sebab orang lain pun ambil vaksin juga. Lepas tu jangan tanya kawan-kawan. Jangan tanya geng-geng acik bawang kan. Kalau geng-geng acik bawang yang betul tak apa. Takut nanti kita bagi kita pun kalau kita tak pasti maklumat tu betul ataupun tidak, kita janganlah pula kita kongsikan ke orang kan. Jangan kita bagi pendapat kita sebab kita bukan doktor. Dan kalau kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita mungkin dalam kalangan ibu bapa yang sebenarnya nak ambil vaksinasi untuk anak-anak mereka ni tapi kadang-kadang mereka tak tahu cara ataupun bagaimana mereka boleh susah ke mudah ke. Kalau tanya saya mudah je lah sebab ibu bapa perlu daftar anak-anak sebagai dependent dalam MySejahtera dan kemudiannya akan diberikan appointment berdasarkan kawasan lah di mana mereka didaftarkan. Jadi nanti akan dapat appointment melalui aplikasi MySejahtera. Jadi kena update aplikasi MySejahtera ini kepada yang terkini supaya boleh kita hantar temu janji untuk anak-anak mereka ya. Maknanya doktor memang kena buat temu janji dan tak boleh walk in ya untuk kanak-kanak. Okey, baik. Dan terakhir doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga apa lagi yang boleh disampaikan kepada ibu bapa di luar sana untuk menggalakkan mereka memberikan vaksinasi untuk anak-anak mereka. Untuk ibu bapa di luar sana, saya seru agar tampil untuk membawa anak masing-masing bagi mendapatkan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan perlindungan yang lengkap terhadap jangkitan COVID-19 kerana bila semua ahli keluarga telah divaksin, jadi semua ahli keluarga akan terlindung daripada mendapat jangkitan. Jadi kita towards herd immunity juga ya, sebab mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Betul. Ibu bapa boleh teman ke sampai ke tempat cucuk? Boleh. Tak ada masalah. Jadi bolehlah menenangkan anak-anak mereka dan menenangkan hati mereka juga dapat tengok anak tu. Betul. Dan apa yang menarik je saya tengok semalam, kalau kita sendiri orang dewasa kita akan ditunjuk dos dan sebagainya, tapi untuk anak-anak ni doktor
Fiza akan bukan saja tunjuk pada adik tapi dia akan tunjuk pada ibu bapa. Jadi jangan risau. InsyaAllah semoga apa saja yang kita bincangkan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna buat kita semua. Dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, sampaikan salam juga pada rakan-rakan yang lain yang bertugas di PPV dari awal sampai sekarang, Doktor, ya. Betul. Dan semoga terjawablah segala persoalan anda semua berkenaan dengan vaksin COVID-19 untuk anak-anak kita. Baik, sebelum kita berehat seketika, Fiza, kita nak bersama dengan Adi Six Sense dan juga Danny Mojo dengan lagunya 1000 Bintang. Silakan. Jangan kau ragu dengan hatiku, karena cintaku tercipta hanya untukmu. Lupakanlah yang lalu, yakinlah hatimu selalu hanya aku peneman hidupmu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku mau kamu jadi kekasihku. Ku persembahkan lagu ini diiringi bunyi denting gitar. Ku lafazkan kesungguhan cinta. Fiza, tadi kita dah dengarkan dendangan 1000 Bintang oleh mereka. Kini kita bersama dengan penyanyi dan juga pembawa muzik untuk lagu 1000 Bintang ni. Kita bersama dengan Adi Six Sense dan juga Danny Mojo. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat kan. Seronok kan, lama kita tak bersua macam ni kan. Kalau interview selalu dalam video call kan. Okey. Tapi nak tanyalah, betul ke bintang ada 1000? Betul. Jangan soalan. Okey, mungkin nak kongsikanlah kenapa 1000 bintang ini diangkat dan dijadikan naskah untuk hari ini. 1000 bintang sebetulnya hanya kata-kata kiasan untuk dipersembahkan, pemandangan keindahan. Kiasan lah, Fiza. Sebenarnya macam orang akan cakap kalau wanita dia suka seorang wanita tu dia berjanji ke, nak melambangkan kecantikan ke keindahan, dia akan selalu cakap kaitkan dengan bulan dan bintang. Adakah ini yang maksud Andy tu? Hakikatnya kan lelaki itu adalah penipu. Wanita suka ditipu. Betul. Dan wanita suka ditipu. Wanita suka ditipu. Itu sudah lumrah. Kan? Jadi bagaikan 1000 bintang, kulafaskan apa itu ya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya dia lagu ini untuk isteri dia. Dia buat untuk wife dia. Jadi kebetulan dia try collaboration dengan saya dan kita bagi dekat Mad Music dan diorang suka dan
Alhamdulillah. Okey, jadi bermakna lagu ini adakah ini dicipta sepenuhnya oleh Mojo ataupun macam mana? Danny Mojo. Oleh Danny. Okey, ya. Betul. Saya yang apa? Yang tulis semua. Bila kita cakap lagu yang dicipta untuk isteri, ini memang sesuatu yang istimewa. Betul. Sebab tu kalau kita dengar bait-bait liriknya, kita dengar alunan melodinya, memang dia akan memberi satu perasaan yang berbeza kan dalam jiwa kita. Jadi kalau kita cakap tentang lagu ini dengan gabungan suara daripada Adi sendiri, bagaimana anda merasakan bahawa lagu ini memang senang dan mudah untuk diterima oleh peminat-peminat seni tanah air? Jadi selama sebelum ini kan dengan Mojo kita musiknya agak complicated gitu kan, rock apa semua. Kita teringin kelainan gitu dengan akustik tenang gitu, dengan melihat keadaan pun kan kalau kita mendengar lagu yang complicated juga pusing kan, pening kan. Jadi kita ingin mempersembahkan lagu yang yang relax kan. Jadi orang tak ada stres-stres. Kalau pujuk isteri merajuk kan, bagi dengar lagu ni. Lepas ni saya nak suruh suami saya nyanyi lagu ni. Lama ni jadi rap lain. Tapi Adi, jangan risau, suami dia pun dah buat lagu dah. Kita tunggu masa je nak panggil. Jadi Adi, kalau kita lihat tentang Adi sendiri kan, bagaimana Adi melihat lagu ini juga sesuai dengan diri Adi, dengan jiwa Adi dan sesuai untuk dibawakan? Sebab saya memang minat lagu-lagu yang lebih akustik macam ni. Macam Modern World, lagu yang simple yang orang dengar bila-bila masa orang boleh dengar. Lagu-lagu feeling lah orang betul. kata. Jadi selalunya orang bawa kereta nak lagu tenang kan. Jadi boleh dengar lagu ni lah. So, lagu yang orang nak bercinta ke kan. Tapi kan Yana, cuba dah tengok lirik dia. Malam tanpa kamu bagai bulan tak ada bintang. Bagaimana kalau tak ada pasangan, tak ada isteri tu, gelaplah hidup tu kan. #deep. Betul. Hujan. Tapi kan kalau kita lihat juga, ini adalah official music video yang dah pun release. Betul. Sekali dengan lagu. Dan penceritaan dalam music video ni bagaimana? Adakah sama seperti apa yang Danny ingin sampaikan? Betulnya lagu ini adalah untuk mempropos untuk orang-orang wanita gitu. Siapa-siapa ini yang boleh lagu wedding ni. Itu. Jadi siapa yang playlist tak ada calon. Siapa yang akan ada rencana untuk menikah, pakailah lagu ini. Propose ni kan. Panggil Danny dan juga boleh, Adi nyanyi kan memang sedap lah kan. Jadi anda berdua, anda berdua, apa harapan anda untuk lagu ini? Boleh terima dan orang suka lah yang penting. Sebab lagu ini pun banyak memberikan inspirasi pada orang-orang yang setengah bercinta. Jadi orang yang mungkin tak ada lagu yang baru yang lagu mereka. Yes, orang boleh jadikan ni lagu mereka. Saya tengok Syifa kat depan tu suka dengan lagu ni. Mungkin Syifa sedang bercinta. Dan mungkin terakhir sekali boleh kongsikan dengan penonton semua di mana mereka boleh mendengarkan lagu ni. Silakan, Mak. Dan bagaimana untuk mengikuti perkembangan anda berdua. Okey, lagu ni dah ada kat semua platform digital dan ada dekat YouTube, dah ada video klip ni. Dan boleh layari dekat Map Music YouTube. Dan kalau nak tahu pasal kita orang berdua, Danny seorang, saya seorang, saya ada dekat Instagram adi.prio.sambodo. Kalau Danny.mojo. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Danny dan juga Adi. Selamat maju jaya, semoga terus kreatif, menghasilkan banyak lagi naskah-naskah yang hebat untuk kita dengari. Nanti buat lagu untuk Fiza tau. Itulah, boleh. Okey, esok Yana. Ya, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami. Esok di Hikayat Perkahwinan hari Jumaat, seperti biasa akan kita bawakan topik dolak-dalik dalam rumah tangga. Dolak-dalik macam mana tu? Tak, awak dah ada ke belum? Tak tahulah dolak-dalik tu macam mana. Macam bagi alasan. Oh, belum lagi Alhamdulillah. Okey. Tak apa, kejap lagi saya PM tepi Syahiran. Okey, dan kita harapkan semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk kita sama-sama jadikan tauladan. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Jaga diri dan jumpa esok insya-Allah. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Stay safe semua.